Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ini akan membentangkan nilai etika dan integriti serta ciri-ciri atau amalannya. Oke, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, etika bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat, sopan santun, dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kebutuhan manusia. Etika ini turut menuju kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai baik yang memiliki prinsip aturan hidup manusia untuk melakukan martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebagai contoh, seseorang atau sekumpulan orang di semata-mata menjadi faktor keturunan yang bersifat tetap dan statik, tetapi memiliki potensi yang positif yang mampu dimiliki setiap orang. Ianya turut melibatkan perilaku manusia yang berkait antara kebaikan dan juga keburukan. Antara ciri umum bagi etika adalah: yang pertama, bersifat teoretikal. Kedua, ukurannya ialah akal manusia. Ketiga, ilmu yang mengkaji moral. Keempat, nilai yang dikaitkan dengan tingkah laku. Seterusnya, nilai etika dan juga budaya kerja dalam perkhidmatan awam telah dirumuskan dengan tepat dan jelas dalam 12 peringkatan Ketua Setiausaha Negara pada tahun 1992, yaitu Tan Sri Ahmad Seri bin Abdul Hamid, dan dikenal sebagai Tonggak 12. Asas kepada Tonggak 12 adalah seperti yang berikut kita lihat. Yang pertama, menghargai masa. Kedua, ketekunan membawa kejayaan. Ketiga, keseronokan bekerja. Keempat, kemuliaan kesederhanaan. Kelima, kemuliaan kesederhanaan. Keenam, kekuatan sifat baik hati. Ketujuh, pengaruh teladan. Kedelapan, kewajiban menjalankan tugas. Kesembilan, kebijaksanaan berhemat. Ke-10, keutamaan kesabaran. Ke-11, peningkatan bakat. Dan akhir sekali, nikmat pencipta. Oke, seterusnya, pengertian integriti telah ditakrif dengan lebih jelas dengan membawa maksud kualiti unggul yang wujud dalam kalangan individu dan berdasarkan prinsip teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral. Berdasarkan takrifan tersebut, integriti boleh difahami sebagai nadi utama kepada pencapaian hasil kerja berkualiti yang telah dipertanggungjawabkan kepada seseorang individu atau organisasi dengan berlandaskan ciri-ciri kerja bersepadu dan menyeluruh. Pada peringkat individu, integriti berarti seseorang kekitangan perlu menunjukkan keselarasan di antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, bertindak menurut prinsip moral, etika, dan undang-undang, mengutamakan kepentingan umum melebihi kehendak dirinya sendiri, dan melakukan kerja dengan kualiti yang bermutu dan tepat. Manakala integriti dalam peringkat organisasi boleh dilihat melalui perumusan dan pelaksanaan kode etika, piagam pelanggan, proses bekerja, dan pematuhan terhadap amalan baik. Oke, seterusnya, maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Amanah turut merujuk kepada asas kekuatan masyarakat, kestabilan negara, dan perpaduan bekerja. Peranan amanah meliputi hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Seorang pekerja yang mempunyai sifat amanah tidak akan berbohong, tidak akan mengkhianati pelanggan, tidak mengambil rasuah, tidak menipu pelanggan, dan sebagainya. Seterusnya pula, kejujuran merupakan modal dasar dalam kehidupan bersama dan kunci menuju keberhasilan. Dengan itu, melalui kejujuran kita dapat mempelajari, memahami, dan mengerti tentang keseimbangan keharmonian. Maka kejujuran terhadap peranan pribadi, jujur dengan hak dan tanggung jawab, jujur dengan perintah yang ada, jujur dalam berpikir dan bertindak adalah penting dalam melakukan satu tugasan. Akhir sekali, merupakan ikhlas adalah satu sifat positif yang penting dalam kehidupan manusia. Amalan atau perbuatan yang dikerjakan tanpa keikhlasan adalah ibarat satu paksaan ke atas diri sendiri. Sebagai contoh, ikhlas hanya berlaku apabila niat seseorang dalam melakukan satu amalan itu adalah berdasarkan kepada hanya satu tujuan sahaja, tanpa ada sebarang pendampingan atau penambahan kepada tujuan dan maksud kepada pelaksanaan bagi satu amalan. Seterusnya, video ini akan memaparkan mengenai isu dan cabaran dalam mengamalkan etika dan integriti di tempat kerja. Di antara isu-isu
dalam mengamalkan etika dan integriti di tempat kerja yang pernah berlaku di Malaysia ialah pertama, satu kes rasuah pada bulan Februari 2018 telah berlaku di Alostar di mana seorang anggota polis yang berpangkat sarjan telah direman 6 hari bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima wang rasuah sebanyak RM13,000 untuk menyelesaikan kes dadah. Berdasarkan siasatan, anggota polis ini disyaki telah meminta dan menerima sejumlah wang rasuah bagi menyelesaikan satu kes dadah yang sedang disiasat oleh anggota polis tersebut. Perintah tahanan reman ini telah dikeluarkan oleh penolong kanan pendaftar Mahkamah Alostar, Nur Azhar Idris ke atas suspek susulan penahanannya oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM. Kes kedua yang direkodkan telah berlaku pada 15 Januari 2019. Satu kes lagi telah dikeluarkan yang berkait dengan kes rasuah di mana 3 individu termasuk seorang berjawatan penolong pengarah di Ibu Pejabat Felda telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM untuk membantu siasatan berhubung tuntutan palsu bagi kerja pembinaan tembok penahan tanah runtuh di Felda Terolak Selatan Sungai. Selain pegawai kanan Felda itu, turut ditahan juga adalah seorang kontraktor dan eksekutif teknikal sebuah syarikat pengurusan hartanah yang dilantik oleh Felda bagi memantau projek berkenaan. Kontraktor dan eksekutif teknikal masing-masing yang berusia dalam umur 48 dan 35 tahun. Pengarah SPRM Perak, Datuk Zainul Darus menyatakan bahawa kesemua mereka ditahan bagi membantu siasatan kes mengemukakan tuntutan palsu bagi bayaran kerja pembinaan dan bersubahat memperakukan kerja membina tembok penahan runtuhan Rumah Peneroka Felda Terolak Selatan. Tuntutan palsu itu telah dilakukan sedangkan kerja-kerja yang dibuat tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh jawatan kuasa tender yang bernilai RM137,000. Ketiga, kes pecah amanah yang telah berlaku di Ipoh di mana seorang pengurus kedai serba neka 24 jam telah dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di atas 40 pertuduhan pecah amanah yang membabitkan nilai sebanyak RM68,000 pada 6 Disember 2018. Bagaimanapun, tertuduh yang berumur 25 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Individu tersebut telah didakwa melakukan pecah amanah jenayah dengan menggunakan kod PIN dari mesin MOLP untuk pembelian barangan peribadi secara atas talian tanpa pengetahuan majikannya. Tertuduh juga yang bekerja sebagai pengurus cawangan kedai 7-Eleven Persiaran Kuala Kangsar telah melakukan perbuatan itu di premis berkenaan pada 26 Mei, 14 Julai, 19 Julai dan 21 Julai pada tahun 2017. Seterusnya, kes pecah amanah yang melibatkan pembantu takbir telah didakwa atas kesalahan pecah amanah. Dalam kes ini, seorang wanita yang juga bekas pembantu takbir sekolah telah dihadapkan di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu atas pertuduhan pecah amanah yang membabitkan sejumlah wang RM225,000 pada 3 tahun yang lalu. Kemudian, tertuduh yang berumur 45 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan sebaik pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Ainul Syahrin Muhammad. Mengikut pertuduhan, wanita tersebut telah didakwa melakukan pecah amanah atas kapasiti sebagai penjawat awam iaitu pembantu takbir yang diamanahkan dengan penguasaan ke atas bayaran kontrak, pembersihan serta kawalan keselamatan berjumlah RM225,000. Beliau juga didakwa dengan melakukan niat pecah amanah ke atas harta berkenaan di sebuah sekolah menengah di Kota Kinabalu.
Tertuduh juga didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiksaan. Seterusnya, cabaran dalam mengamalkan etika dan integriti di tempat kerja. Pertama, sikap kebendaan dan mengutamakan keuntungan tanpa etika antara salah satu cabaran untuk mengamalkan etika dan integriti di tempat kerja. Amalan perniagaan yang tidak beretika usah ditepis lagi. Tidak dapat juga dinafikan bahawa kebanyakan syarikat dan organisasi perniagaan mendapatkan keuntungan yang menggalakkan. Namun, pada masa yang sama, terdapat pelbagai amalan perniagaan yang tidak beretika juga dipraktikkan dalam kebanyakan organisasi, sama ada di Malaysia maupun di seluruh dunia. Di Malaysia, terdapat beberapa bilangan kes amalan perniagaan yang tidak beretika seperti kegagalan meletak tanda harga, kegagalan meletak label, menyorok barang-barang, penyelewengan dalam timbang dan sukat, pengedaran karya-karya cetak rompak dan sebagainya. Sikap ini sangatlah bertentangan dengan ajaran mana-mana agama, khususnya agama Islam. Hal ini sama sekali bertentangan juga dengan nilai etika dan integriti. Perkara ini akan menimbulkan kesan yang buruk terhadap dunia perniagaan kerana ia akan menimbulkan rasa ketidakkepercayaan pembeli terhadap peniaga yang tidak amanah. Cabaran yang seterusnya ialah tahap pemahaman akhlak yang kurang. Definisi akhlak menurut istilah ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan yang senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Menurut Fazli Said 2018, pemahaman akhlak juga bermaksud seseorang yang mengerti benar akan kebiasaan perilaku yang diamalkan dalam pergaulan semata-mata kepada Allah dan tunduk kepadanya. Oleh itu, seseorang yang sudah memahami akhlak, maka dalam bertingkah laku akan timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, pembawaan, kebiasaan dan yang menyatu membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan kehidupan seharian. Semua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah. Sehingga ia mampu membezakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak berguna. Namun begitu, memahami akhlak juga merupakan masalah yang asas dalam Islam. Tegak keislaman dalam diri seseoranglah yang dapat menerangkan bahawa orang itu memiliki akhlak. Antara faktor berlakunya kes jenayah di tempat kerja, rasuah misalnya adalah disebabkan oleh keruntuhan moral dan akhlak serta sikap tidak ada kepedulian terhadap hak orang lain. Di samping itu, kemajuan dan kecanggihan teknologi maklumat pada masa kini antara cabaran memelihara integriti di tempat kerja. Seperti yang diketahui, kecanggihan teknologi seperti telefon mudah alih merupakan medium komunikasi tanpa batas di seluruh dunia. Segala maklumat boleh dihantar ke mana sahaja dengan pantas dan cepat dengan hanya memicit send button. Sehubungan dengan itu, dalam masa yang singkat saja, segala maklumat yang berada di dalam ruang cyber dan di public domain boleh dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab bagi tujuan dan kepentingan pihak-pihak yang terbabit. Oleh itu, tidak dapat dinafikan juga bahawa terdapat insiden yang melibatkan pegawai awam membocorkan dokumen dan maklumat terperingkat kerajaan kepada pihak luar atau pihak tidak perlu mengetahui melalui aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, blog, Twitter, Telegram dan sebagainya. Penyaluran apa-apa maklumat terperingkat yang boleh mengundang pelbagai tanggapan dan reaksi orang ramai mengenai perjalanan suatu urus tadbir kerajaan merupakan suatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu, etika dan integritas sangat penting kerana perbuatan membocorkan rahsia kerajaan bukan sahaja boleh menjejaskan imej perkhidmatan awam dan kerajaan, malah boleh menggugat keselamatan negara, menjejaskan ketenteraman awam serta keharmonian dalam organisasi perkhidmatan awam.